Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ya, bertemu kembali kita ya dalam program Festival Ramadan Anjuran Pimpin dan juga rakan siswa Yadim. Ya, tajuk yang saya ingin kongsikan hari ini adalah Ramadan mendidik hati dan peribadi. Ya, dan perkongsian ini saya tujukan khas untuk sebagai peringatan kepada diri saya sendiri, sahabat-sahabat dan rakan-rakan serta anak-anak yang sangat dikasihi ya di luar sana. Ya, kenapa ya persoalan mendidik hati ini menjadi sangat penting. Ya, jadi saya ingin berkongsi ya, Rasulullah dalam sabdanya pernah mengingatkan kita, pernah beritahu kita, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa kamu. Ya, tetapi Allah melihat hati dan amalan kamu. Ya, sepatutnya kita rasa apa perasaan kita bila kita dengar peringatan ataupun kita kata sabda Rasulullah SAW yang memperingatkan kita hal ini. Ya, apa jadi sekiranya Allah menilai kita dengan melihat rupa kita? Sudah tentu ya, agaknya yang masuk syurga tu orang-orang yang sempurna rupa dia, orang-orang yang handsome, orang-orang yang cantik. Jadi apa jadi agaknya pada kita yang tak berapa cantik ni ya? Kan? Jadi kita bersyukur sangat bila kita terenung balik hikmah dia. Ya Allah ya Tuhanku, adilnya Engkau ya Allah, sempurnanya pengadilanmu ya Allah. Jadi tak kiralah kita rupa kita tak handsome ke, cacat ke, ya Allah tengok adalah hati kita. Dan Allah sentiasa melihat hati hamba-Nya 24 jam. Ya, setiap saat, setiap detik. Ya, hati ni macam mana keadaan hati hamba-Nya. Jadi apa sebenarnya hati? Kenapa penting sangat hati? Ya, jadi dalam apa maksud saya, apa pentingnya hati ni dalam membentuk kepribadian kita? Jadi apa yang kita bincangkan hari ini bukan hati-hati biasa. Dia adalah hati batin kita. Jadi hati batin kita ni adalah tempat di mana terbitnya segala perasaan. Ya, hati batin kita sebenarnya adalah hakikat kejadian manusia. Jadi perjalanan hidup kita sebenar kat dunia ni adalah merupakan perjalanan roh ataupun perjalanan hati. Ya, ataupun kita sebut kecerdasan rohani, ataupun dalam bahasa lebih formal sikit, kecerdasan spiritual. Ya, jadi apa bezanya ya hati manusia dengan hati haiwan? Ya, hati manusia ni berbeza dengan hati haiwan. Ya, sebab apa? Sebab hati kita boleh menerima perintah dan kita kata perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita boleh melihat maksud yang tersirat di sebalik yang tersurat. Ya, hebat. Kalau ikut rasa, binasa. Tu masalah dia. Jadi saya ingin berkongsi pengalaman, perasaan. Saya ada 2 orang anak. Tentulah perasaan saya sangat sayang pada anak saya, kan? Betul tak? Ya, tapi bila anak kita buat hal, buat masalah, ya, kita rasa gundah gulana. Kan? Kita rasa ya Allah ya Tuhanku, kita dah buat macam-macam, tapi kenapalah anak kita ni masih buat perangai. Ya, tentulah kita rasa kecewa, betul tak? Ya, tapi bagaimana persoalannya kalau kita kita nak menyederhanakan ya perasaan kita. Di sinilah pentingnya kita panggil adanya perasaan yang lebih kuat. Ya, lebih kuat, adanya kesedaran, benar, memang benar aku menyayangi anak aku, tapi kita mesti sedar ada kuasa yang lebih sayang pada anak kita. Jadi perasaan ataupun kesedaran melihat bahawa ada satu backup, ada satu kuasa yang lebih sayang pada anak kita ni, memberi kita rasa kesederhanaan ataupun sedikit lega ya dalam menghadapi kerenah anak-anak kita. Ya, jadi di sinilah pentingnya dalam kita membina, mendidik hati kita ataupun mendidik perasaan hati kita ni. Nombor 1, kita kena, yang paling besar, kita kena rasa sehebat mana hubungan ya atau perasaan kita kepada Allah, ya, kepada Tuhan, pemilik seluruh alam ini. Jadi dikatakan bahawa hati yang hidup itu adalah hati yang sentiasa ada hubungan. Ya, ada rasa, ada berasa Allah itu ada. Ya, jadi lebih kuat ataupun lebih dekat ya
hubungan kita, hubungan hati kita, ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih banyaklah tenaga yang akan kita dapat. Ya. Lebih sederhana, lebih mampu kita mengawal perasaan kita tadi. Ya. Jadi mungkin perasaan tu perasaan kecewa, perasaan sedih, ya. Tapi bila kita sedar, oh memanglah saya sayang anak saya, tapi Allah lagi sayang, lagi sempurna cinta dia. Jadi mulalah kita mengadu dan memohon pertolongan daripada dia, betul tak? Ya. Jadi hari ini perasaan, ya, kekuatan hubungan kita dengan Allah ni akan melahirkan satu perasaan yang luar biasa, ya, satu kekuatan yang luar biasa. Jadi hari ni biasanya kita kenali dia sebagai motivasi, kan? Motivasi. Lebih kuat hubungan kita dengan Allah, lebih termotivasi kita, ya, dalam kita melakukan mungkin ataupun menghadapi cabaran-cabaran dalam kehidupan kita, ya. Jadi apa kaitan pula dengan membina rasa ataupun hubungan kuat dengan Allah ni dengan latihan Ramadan? Jadi kalau kita tadi, ya, sebelum kita berpuasa, masa kita bangun bersahur, saya pasti sahabat dan anak-anak kat luar sana telah berniat. Betul tak? Telah berniat berpuasa. Cuba kita tengok, jadi bila kita sudah niat tu, ya, kita berpuasa, ya. Kalau kita tengok ataupun perkongsian pengalaman saya sendiri, kenapa sepanjang hari kita berpuasa, hari ni tiba-tiba tak ada rasa lapar pun. Berbanding dengan kita tak ada niat berpuasa, kan? Tentulah kita rasa lapar, betul tak? Berbeza perasaan dia. Pukul 10, ya, pukul 12 dah lapar kurang-kurang, kan? Tapi bila kita berniat untuk berpuasa tu, tiba-tiba hilang rasa lapar. Di sinilah Allah melatih kita dalam bulan Ramadan ni. Bila kita ada niat ataupun kita bertekad untuk melakukan sesuatu kerana Allah, itu ada hubungan pula. Hati kita ni bertekad nak melakukan sesuatu kerana Allah, maka kita dapat satu pengalaman yang luar biasa. Rupa-rupanya kalau tak makan satu hari tu, kan, bila kita buat sesuatu tak lapar. Jadi inilah yang kita nampak. Kita akan merasa bahawa kita berpuasa kerana Allah tu, kita melihat kepada impact jangka masa panjang, ya. Kalau dalam biasa-biasa kita fikir, nak makan sebab nak hilangkan lapar. Rupanya kalau tak makan pun, ya, dengan niat yang kerana Allah tu berpuasa, kita tak lapar. Jadi itulah perasaan-perasaan. Semoga selepas berakhirnya Ramadan pada tahun ini, dengan dugaan berganda yang sedang kita hadapi hari ini, bukan sahaja perintah PKP, kawalan secara fizikal, ya, keseronokan pergi bazar Ramadan ditarik oleh Allah, tetapi sudah tentulah Allah menarik rasa-rasa seronok kepada dunia itu. Hikmahnya adalah sebenarnya Allah nak tingkatkan rasa keseronokan kita, memberi masa yang lebih banyak kepada kita untuk berhubung, untuk membina hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini berjaya mendidik hati kita dan perilaku kita untuk menjadi insan yang bertakwa. Dengan itu, sekian dahulu dalam perjumpaan, dalam perkongsian kali ini. Semoga dia bermanfaat kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa, selamat mendidik hati dan selamat menjadi, insya-Allah kita semua menjadi insan yang bertakwa.